Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bersama saya Cikgu Happy dalam video keempat bagi topik 4 iaitu Matrices and System of Linear Equations. So pada hari ini para pelajar boleh rujuk pada muka surat 19 hingga 22 dalam nota kuliah. So kita lihat pada muka surat 19 terlebih dahulu. So satu topik pada hari ini adalah Basic Properties of Determinant. So para pelajar akan belajar atau bagaimana kita menggunakan properties of determinant untuk kita menyelesaikan masalah berkaitan dengan matrices. So ada 4 properties, 4 basic properties yang of determinant yang para pelajar perlu tahu. So kita akan go through one by one. So kita lihat pada properties yang pertama terlebih dahulu. Okay. So properties yang pertama iaitu interchange of two rows or columns, the value of determinant changes sign. Bermaksud sekiranya terdapat perubahan pada antara dua row ataupun antara dua kolom, so kita punya sign of determinant akan berubah. Okay, so kita lihat pada contoh supaya lebih dekat dan lebih faham. Okay, kita lihat pada example 12. So diberi satu matrik yang asal iaitu old matrix iaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 01. So old matrix, so dia berubah. Okay, berubah daripada terdapat perubahan iaitu row kedua pergi ke row ketiga dan row ketiga pergi ke row yang kedua. So itu perubahan yang berlaku. So maksud row kedua akan ganti tempat pada row ketiga dan row ketiga akan ganti tempat kepada row kedua. So let's say berlaku perubahan seperti itu. Okay, so matrik yang baru kita dapat ialah, okay, saya tulis di sebelah ni. Okay, sorry. Okay, buat cantik sikit. Okay, so kita buat bracket. Okay, and then row pertama tak berubah. So 1, 2, 3. So row ketiga menjadi row kedua. So dia akan jadi 9, 0, 1. Dan row kedua menjadi row ketiga. So 5, 6, 7. So kita dah dapat ini adalah new matrix. So let's say yang ini adalah matrix A yang lama. So ini adalah matrix A yang baharu. Okay, so ada A new dan ada A yang lama. So perubahan yang berlaku adalah row kedua berubah menjadi row ketiga dan row ketiga menjadi tempat row yang kedua. So kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan properties ini. So let's say for example saya mencari determinant pada matrik yang lama. So A old so kita cari determinant pada matrik yang lama. So let's say for example A, determinant of A tapi matrik yang lama A old. Saya tulis old kat situ. So bagaimana untuk kita mencari determinant bagi matrix 3 darab 3. So kita boleh pilih mana-mana row ataupun mana-mana kolom sebagai kita punya reference. So let's say for example saya ambil row pertama ni sebagai reference kita. Okay, so kita dah pilih row pertama untuk cari determinant, and then kita perlu tentukan dia punya sign of cofactor. So pada kedudukan satu ni positif, pada kedudukan kedua sign dia negatif, dan pada kedudukan ketiga sign of cofactor dia adalah positif. Okay, and then what happen, kita boleh dah cari determinant untuk matrix yang lama ini. So langkah pertama untuk mencari determinant, kita letak sign of cofactor terlebih dahulu. So positif, and then kita letakkan entry-nya iaitu 1. So entry 1, and then kita nak dapatkan dia punya minor 11 kan. So pada kedudukan row 1 kolom 1. Okay, begitu juga dengan seterusnya. Sign terlebih dahulu, so minus, and then entry pada tempat tersebut iaitu 2, and then minor pada kedudukan 2 itu adalah kedudukan 2 ni adalah pada row pertama kolom yang kedua. So M12, and then seterusnya sign positif. Okay, entry-nya 3 dan kedudukan minor dia adalah row pertama kolom ketiga. So M13. Okay, so ini adalah formula untuk kita mencari determinant. Okay, so sekarang ni kita boleh cari minor untuk setiap kedudukan itu. So positive 1 adalah 1 lah. So 1. So minor 1, 1 bermaksud saya, let's say for example saya tutup row 1 kolom 1. So satu row 1, okay, dan juga kolom 1. So determinant yang saya dapat ialah 6701. So saya dapat 6701. Okay, seterusnya minus 2. So saya kena cari M12.
So M12 bermaksud saya kena delete row pertama, kolom kedua. Okey, saya delete row pertama, kolom kedua. So determinant yang saya dapat ialah 5791. So 5791. Okey, seterusnya positive 3. So positive 3 minornya pada kedudukan 13, row pertama, kolom ketiga. Bermaksud saya kena delete row pertama dan kolom yang ketiga untuk dapatkan dia punya determinant. So row pertama, kolom ketiga saya deletekan. So determinant yang tinggal kat situ, minor yang tinggal kat situ adalah 5690. Okey, so then what happen, kita dah boleh kira nilai kita punya determinant of A yang lama, A old kan, determinant of A yang lama. So macam mana kita determinant 6 darab 1, 6 tolakkan dengan 7 darab 0. So 1 in bracket 6 times 1 minuskan dengan 0 times 7. Okay, then minus 2 in bracket 5 times 1 minus 9 times 7. So close bracket and then plus 3. So in bracket 5 times 0 minus dengan 9 times 6. Okay, close bracket. So kita boleh masukkan nilai dalam calculator. So kita akan dapat nilainya adalah kat sini, yang pertama adalah 6 and then akan dapat plus 116 and then minus 162. So determinant of A all adalah negative 40. So saya dah dapat dia punya determinant bagi matriks yang lama. Tapi kita ada perubahan row kan tadi, kita row kedua berubah menjadi row ketiga menjadi kepada row yang kedua. So terdapat perubahan row mengikut properties of determinant tadi. Dia kata kita punya determinant akan berubah sign. So bermaksud dia akan berubah sign. Okay, so apakah yang dimaksudkan dengan berubah sign? So kita nak cari determinant of A yang baru. So A yang baru. So A, determinant of A new, kata akan berubah simbol seperti itu saja. Bermaksud ada kita tambah negatif and then negative 40. So kita akan dapat 40. So itu bagaimana untuk kita mencari determinant A yang baru. So mengikut properties, sekiranya terdapat berlaku perubahan row ataupun kolom, so kita punya sign of determinant akan berubah dengan tambah negatif di hadapan dia. So dapat 40. So kita boleh juga untuk buktikan adakah betul kita punya determinant of A new ni adalah 40 nilainya. So kita boleh check. So let's say for example, saya nak check adakah betul-betul sama. So kita highlightkan dahulu kita punya A new ni. Saya nak pilih, let's say saya nak pilih row yang pertama row yang pertama sebagai reference untuk mencari determinant of A new. So ni kita nak guna cara manual tanpa menggunakan properties, nak tengok sama ke tak. So let's say saya ambil determinant of A. So determinant of A new, okay, sama dengan, so kedudukan kat sini sign of factor dia positif, negatif, positif. So positif 1. Okay, so dia punya minor adalah 0167. Okay, and then kita letak sign yang kedua iaitu negatif dan entry-nya adalah 2. So dia punya minor adalah 9157. Okay, 9157. And then seterusnya sign dia adalah positif, entry-nya 3 dan minornya adalah 9056. Okay, so kita buat pengiraan. So 1 in bracket, so 0 tolak 6, okay, tolak 2. So 9 darab 7 63, 63 tolak 5, okay, tambah
354 tolak 0. So kita masukkan nilai dalam kalkulator. So kita akan dapat yang pertama ni adalah negatif 6. Okay, so yang seterusnya adalah 63 minus 5. Kita akan dapat 58 times dengan negatif 2. So kita akan dapat negatif 116. Okay, and then 54 times 3 kita akan dapat nilainya 162. So plus 162. So kita selesaikan. 162 minus 116 minus 6. So kita akan dapat nilainya 40. So terbukti bahawa dengan menggunakan properties tadi, so kita akan dapat A new, determinant of A new sama value nya, iaitu 40. So para pelajar boleh lihat so kat sini kita dapat 40, kat sini 40. Yang dekat bawah tadi kita cari menggunakan properties of determinant, yang mana dia kata sekiranya berlaku perubahan row ataupun kolom, so kita akan berlaku perubahan sign pada kita punya determinant. Tapi kita kira secara manual pun dapat nilai yang sama. So bermaksud kita punya properties of determinant tadi adalah betul. Okay, sekarang kita melihat kepada basic properties of determinant yang kedua. Okay, so dia mention kat sini, determinant of AB equal to determinant of A times with determinant of B when A and B of same order. So dia kata propertinya adalah determinant of AB akan sama dengan determinant of A darabkan dengan determinant of B, dengan syarat dia punya matriks A dan juga matriks B tu mempunyai order yang sama. Okay, same order. Okay, so kita lihat pada example yang dia beri. So given matrices A and B, kedua-duanya adalah 3 times 3 order. Okay, so kita kena buktikan dahululah. So untuk mencari determinant of B, determinant of AB, so bermaksud saya perlu cari hasil darab antara matrices A darabkan dengan matrices B terlebih dahulu. So kita cari matrices AB terlebih dahulu. So menggunakan kaedah yang saya biasa gunakan ni, saya panggil sebagai kaedah Tika lah. So A times B, so yang di hadapan mesti di bawah, yang di belakang berada di atas. Okay, so kita masukkan matriks A kat sini, 3 negatif 2 4 and then 1 0 0 and then 5 3 negatif 1. Manakala untuk matriks B, matrices B, okay, saya masukkan nilainya, iaitu kolom yang pertama 1 0 0, okay, 5 negatif 1 0, okay, 3 negatif 4 2. Ok, so sekarang kita boleh mencari entry pada setiap kedudukannya lah, pada kedudukan row 1 kolom 1, kedudukan row 2 row 1 kolom 2, row 1 kolom 3 dan seterusnya. So kita akan dapat yang pertama, iaitu pada kotak yang pertama ni, pada kedudukan entry A11, hasilnya adalah 3 darab 1 tambah negatif 2 darab 0 tambah 4 darab 0. So hasilnya kita dapat 3 tolak 2, 3 tambah 0 0 tambah 0 0. So bermaksud kita dapat nilainya 3. Okay, and then seterusnya 3 darab 5, okay, tambah negatif 2 darab negatif 1 tambah 4 darab 0. So hasilnya kita akan dapat 17. Dan pada kedudukan row 1 kolom 3, so entry pada row 1 kolom 3 iaitu 3 darab 3 tambah negatif 4 darab negatif 2 tambah 4 darab 2. So hasilnya kita dapat 25. Okey, so para pelajar, saya sering ingatkan
pada row pertama ni kamu kena tunjuk jalan kerja yang penuh macam ni lah. Maksudnya kena tunjukkan hasil tambah sekurang-kurangnya pada row pertama. So untuk petak-petak lain ni kamu just boleh calculate guna kalkulator dan masukkan nilai terakhir saja. So berdasarkan pengiraan saya akan dapat pada kedudukan row 2 kolom 1 ni nilainya 1 entry-nya, dan 5 3 5 22 dan juga 1. So bermaksud hasil darab AB hasil darab AB saya dapat matriksnya iaitu 3 17 25 1 5 3 and then 5 22 1. Okay, so close bracket. Okay, so kita tutup bracket dah. Okay, itu matriks AB. Okay, so kita belum selesai lagi, so kita perlu cari determinant of AB. So untuk cari determinant of AB, so kita buat pengiraan di bawah. So determinant of AB so saya tulis dahulu. So determinant of AB, case kita boleh menggunakan any row, any column. So mudah, saya ambil pada row yang pertama saja. So kamu boleh pilih mana-mana row ataupun mana-mana kolom, jawapannya tetap sama. Okay, so for example saya pilih row yang pertama pada kita punya matrices AB. So kita tentukan sign of factor pada setiap entry yang kita dah pilih pada row pertama ni. So kat sini positif, negatif, positif. So sign of factor kita dah tentukan, so kita boleh melakukan pengiraan untuk kita punya determinant of AB. So mulakan dengan sign of factor positif, and then entry-nya 3, and then minor-nya adalah 5 3 22 1, and then sign-nya negatif, entry-nya 17, dan dia punya minor adalah 1 3 dan juga 5 1, and then sign of factor adalah positif, entry-nya adalah 25, dan minor-nya adalah 1 5 5 22. Okey, so kita boleh buat pengiraan. So kita akan dapat negative 183 plus 238 minus 75. So hasilnya kita akan dapat negative 20. So itu adalah value of determinant AB. Okay, soalan suruh kita show bahawa determinant of AB sama dengan determinant of A times determinant of B. So that's mean saya perlu mencari determinant A dan determinant B terlebih dahulu. Okay, so determinant A, let's say for example, saya kecilkan. Okay, so kita cari determinant A saja. So saya buat pengiraan di atas. So determinant of A, let's say saya pilih row yang pertama juga. So sign-nya adalah positif, negatif, positif. So kita buat pengiraan. So positif 3 dengan minor-nya adalah 00. Okay, 00 3 negatif 1, and then sign of factor negatif, entry-nya adalah negatif 2, minor-nya adalah 10 5 negatif 1, 10 5 negatif 1, and then sign-nya adalah positif, entry-nya adalah 4, dan dia punya minor adalah 1053. 1053. Okay, and then kita buat pengiraan. Okay, kita lakukan pengiraan. So kita akan dapat nilainya sama dengan 10. So itu adalah determinant of A. Okay, so itu adalah determinant of A. And then kita nak cari determinant of B. So determinant of B, let's say for example, saya pilih pada
row yang nak mudah sebenarnya ada teknik. So kita boleh pilih mana-mana row ataupun mana-mana kolom yang kita rasakan yang mempunyai banyak entry-nya zero. So lagi banyak zero dalam satu row ataupun kolom itu, lagi mudah untuk kita mencari kita punya determinant. Determinant. So let's say for example saya pilih untuk determinant of B, saya pilih pada kolom yang pertama. So saya nak cari determinant B menggunakan kolom yang pertama. So kat sini dalam kolom yang pertama ni terdapat dua entry yang bernilai kosong. So lagi mudahlah untuk kita melakukan pengiraan. So kita tentukan sign-nya adalah positif, negatif, positif. So positif, negatif, positif. So entry yang pertama adalah sign of cofactor yang pertama adalah positif. Dia punya entry adalah 1. Minornya adalah negatif 1, negatif 4, 0, 2. And then sign-nya adalah negatif, entry-nya 0, darabkan dengan minornya iaitu 5302. Dan seterusnya sign-nya adalah positif, entry-nya adalah 0 dan minornya adalah 53 negatif 1 negatif 4. So kita tinggal lakukan pengiraan. So saya akan dapat hasil untuk determinant B bersamaan dengan negatif 2. So saya dah dapat determinant A adalah 10. Saya dah dapat tadi determinant A adalah 10. Ini A, dan determinant of B bersamaan dengan negatif 2. So kita nak buktikan. Adakah determinant of A times determinant of B sama tak dengan determinant of AB? Kita lihat pada kita punya soalan. So determinant of A times with determinant of B bersamaan dengan A 10 didarabkan dengan negatif 2. So kita akan dapat hasil determinant of A times determinant of B sama dengan negatif 20. So kita dapat buktikan bahawa determinant of AB bersamaan dengan determinant of A times with determinant of B. So kita buat satu conclusion bahawa determinant of AB sama value-nya dengan determinant of A times with determinant of B. So sure lah, dapat buktikan. So ini adalah properties yang kedua. Sekarang kita melihat kepada basic properties of determinant yang ketiga, iaitu determinant of A transpose equal to determinant of A. So kita lihat pada example 14. Bagaimana dengan properties yang ketiga ni? So dia kata determinant of A transpose sama dengan determinant of A. So given A, matrices A iaitu 3 darab 3. So soalan yang pertama, soalan A ni dia minta kita untuk cari A transpose. So kita dah diberi matrices A. So untuk mencari A transpose bermaksud kita hanya perlu tukar setiap row ini menjadi kolom. So A transpose bersamaan dengan 3 negatif 2 4, and then 1 0 0, and then 5 3 negatif 1. So kita dah dapat A transpose. So bermaksud kita dah menjawab soalan yang pertama A. So ini dah selesai. Dan soalan B, soalannya adalah show that determinant of A transpose equal to determinant of A. So kita cari, kita dah memandangkan kita dah ada determinant of A transpose, kita boleh cari determinant dia. So macam saya cakap tadi, untuk mencari determinant kita boleh gunakan any row, any column. Tapi lagi mudah sekiranya dalam kita punya row ataupun kolom itu mempunyai nilai zero yang lebih banyak. So kalau entry-nya lebih banyak zero, lagi mudah untuk kita melakukan pengiraan. So let's say for example, untuk mencari determinant of A transpose, so nak mencari determinant of A transpose, saya nak gunakan kolom yang kedua. Saya nak gunakan kolom yang kedua, memandangkan dalam kolom kedua ni entry dia banyak zero. So memudahkan pengiraan kita lah. So kita tentukan sign bagi setiap entry dalam kolom tersebut. So entry yang pertama adalah untuk 1 tu negatif, untuk 0 tu positif, untuk yang 0 yang kedua ni adalah negatif.
So negatif, positif, negatif. Okay, so kita boleh buat pengiraan berkaitan dengan kita punya determinant of A, matrices A. So sign of factor is negative, entry-nya adalah 1. Okey, entry-nya adalah 1 dan minor-nya adalah negatif 2, 3, 4, negatif 1. And then sign of factor yang seterusnya adalah positif, entry-nya 0 dan dia punya minor adalah 3, 5, 4, negatif 1. And then yang terakhir sign yang negatif, entry-nya 0 dan minor-nya adalah 3, 5, negatif 2, 3, 3, 5, negatif 2, 3. So kita boleh lakukan pengiraan. So kita akan dapat yang ini pertama nilainya nilainya 10. Yang dua belakang tu adalah 0. So kita dapat untuk yang A transpose determinantnya adalah 10. So ni yang pertama kita dapat. So seterusnya kita nak cari determinant of A, sebab kita nak buktikan bahawa determinant of A transpose sama dengan determinant of A. So kita lihat, so dalam kita punya matrices A, saya akan pilih pada row yang kedua untuk kita cari dia punya determinant, sebab dalam row kedua tu terdapat dua entry yang bernilai kosong. Okey, so saya pilih row kedua untuk mencari determinant of A. So sign-nya adalah negatif, positif, negatif. So nilai yang pertama adalah negatif, entry yang pertama adalah 1, minornya adalah negatif 2, 4, 3, negatif 1. And then sign yang seterusnya adalah positif, entry-nya adalah 0. And then dia punya minor adalah 3, 4, 5, negatif 1. And then yang ketiga sign-nya adalah negatif, entry-nya adalah 0 dan minornya adalah 3, negatif 2, 5, 3. Okay, so saya dah lengkapkan kita punya formula untuk determinant of A. So kita boleh buat pengiraan. So kita akan dapat nilai yang sama, iaitu 10. So maka terbuktilah bahawa determinant of A transpose bersamaan dengan determinant of A nilainya. So shown so inilah properties yang ketiga. Sekarang kita lihat kepada properties yang terakhir, iaitu determinant of KA equal to K times determinant of A, yang mana K itu adalah skala. So bermaksud dia kata sekiranya kita keluarkan constant ataupun skala itu daripada dia punya determinant tersebut, dia still sama nilainya. Kita lihat so ini ciri yang keempat, iaitu determinant of KA equal to K times determinant of A. Kita lihat pada example yang ke-15. So kita diberi ada 3 matrices, iaitu matrices A, B and C. Kesemuanya adalah 3 darab 3. So soalan yang pertama diminta untuk kita cari apa? Show that determinant of A equal to 16. So dia dah tahu dah determinant to 16, tapi dia nak suruh kita showkan bahawa kita punya determinant of A itu adalah sama dengan 16. So kita akan tunjukkan lah. Pengiraan kita tu dapat 16. So kita lihat pada determinant of A. So macam saya cakap tadi, kita pilih pada row ataupun kolom yang mempunyai entry yang paling banyak 0. Saya nampak pada kolom yang ketiga, sebab dia ada entry yang 0 yang banyak. So dia punya sign adalah positif, negatif, positif. So kita boleh mulakan pengiraan. So positif, entry-nya adalah kosong. Dia punya minor adalah 1, negatif 3, 5, 2. And then minus, entry-nya adalah 1 dan dia punya minor adalah 2, 4, 5, 2.
Seterusnya sign of factornya adalah positif, entry-nya adalah kosong. Okey, kat sini kosong. So kita tutup, delete row 3 kolom ni delete row 3 kolom 3. Okey, row 3 kolom 3. So kita akan dapat dia punya minor iaitu 2 4 1 negatif 3. So kita buat pengiraan sedikit. So kita akan dapat kosong kat sini sebab dia punya entry 0. Yang di tengah-tengah ni kita akan dapat positif 16. Yang belakang ni pun kita akan dapat 0. So determinant of A dapat 16. Saya dapat buktikan bahawa determinant A bersamaan dengan 16 shown. So selesai soalan yang pertama. Okey, kita lihat pada soalan yang kedua. Okey, macam mana kita nak kaitkan dengan properties yang keempat ini? So kita lihat. So by using the result in A, okay, dia ada mention, ada instruction kat sini, menggunakan jawapan di A, jawapan yang kita cari tadi iaitu determinant of A bersamaan dengan 16. So find the values of determinant of B and C. Bermaksud kita kena cari nilai determinant of B dengan C ni. Tak boleh menggunakan formula determinant, tapi kena menggunakan properties yang keempat ni. Okay, so kita salin dahulu, nak cari determinant of B terlebih dahulu. Okay, so determinant of B. So determinant of B. Okay, sebelum tu sebelum nak cari determinant, kita salin dulu matrices B tu apa. Okay, B adalah 2 4 0 3 negatif 9 3 and then 5 2 0. So ini matrices B. So kalau para pelajar lihat pada matrices B dengan A ni, apakah perbezaannya? So yang saya nampak, kita hanya ada perbezaan pada row yang kedua saja. Row pertama kita sama dengan A ni. So yang row pertama 240 dan row yang ketiga 520. So, nampak kita sama ni. So yang berbeza hanya pada row kedua. Tetapi pada row kedua dalam matrices B ni, dia mempunyai gandaan T3. So kalau para pelajar dapat lihat, dia mempunyai gandaan T3. Bermaksud mengikut property tadi, kita boleh keluarkan constant dia iaitu K3 tu. Let's say saya keluarkan 3 tu, so dia akan jadi 240. Sorry, bukan bracket tapi bentuk simbol determinant simbol determinant. Okey, so 240. Okey, kat dalam ni akan jadi 1 negatif 3 1 and then 5 2 0. So bila row kedua ni saya keluarkan 3, so dia akan jadi 1 negatif 3 1. So yang mana kita dah membentuk matrices A kat sini. So ni adalah determinant of matrix A, 240 1 negatif 3 1 5 20. Bermaksud sekiranya saya nak cari determinant pada matrices A ni, nilainya adalah 16. Bermaksud 3 kita darabkan dengan 16. So hasil determinant of B kita boleh dapat iaitu 3 darab 16 dapatlah 48. Okey, semudah itu saja kita apply pada properties yang keempat. Okey, so kita lihat pada C pula. Apa yang kita boleh lihat? Okey, check sikit. Okey, C. Okey, C adalah, okey, kita salin dahulu. So matrices C iaitu 10 4 0 5 negatif 3 1 dan juga 25 2 0. So kita cuba bandingkan antara matrices A dengan matrices C. So kita dapat lihat bahawa apakah perbezaannya. So perbezaan yang kita dapat lihat adalah, saya dapat lihat pada kolom pertama saja yang kita berbeza, tapi pada kolom yang kedua dan kolom yang ketiga dia tidak mempunyai perbezaan, sama saja. 4 negatif 3 2 0 1 0. So nampak tak perbezaan dia pada kolom pertama saja. So tetapi pada kolom pertama ini mempunyai gandaan 5.
So ada gandaan 5. Okey, so dia ada gandaan 5. Okey, so bermaksud kalau saya nak cari determinant of C, okey, nak dapatkan determinant of C, so saya salin balik 10, 4, 0, 5, negatif 3, 1, 25, 2, 0. Okey, let's say pada kolom pertama ni saya boleh factorizekan 5. So saya keluarkan 5. So yang dalam dia akan jadi 2, 1, 5, 4, negatif 3, 2, 0, 1, 0. Yang mana sekarang ni kita punya matriks kat dalam ni dah menjadi matrices A. Bermaksud determinant dia akan bersamaan dengan determinant of A. So yang ini pun dah jadi sama seperti A kan. So bermaksud 5 darabkan dengan determinant of A. So 5 darabkan dengan 16, kita akan dapat 80. So itulah determinant value of determinant value of determinant C. So yang mana kita apply properties yang keempat bagi basic properties of determinant. Okay, saya rasa sampai sini saja untuk kali ini. So jumpa lagi pada video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.